Cikgu nak soal minggu depan. Tolong bagi tahu ke rakan-rakan. Cikgu akan soal di minggu depan. Okay, jadi cikgu nak awak rujuk buku teks. Awak bersedia dengan buku teks. Awak buka tajuk lengkung pertumbuhan. Awak buka tajuk lengkung pertumbuhan. Kalau tak silap cikgu, muka surat 17. Muka surat 17. Nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okay, thank you. Okay, so kita terus masuk 1.3 lengkung pertumbuhan. Okay, jadi seperti yang cikgu janjikan minggu hadapan bila awak datang bersemuka, insyaAllah cikgu akan soal pelajar yang tak datang kelas tu, kita soal dia. Okay, jadi jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup. Tumbuhan dapat dikelaskan berdasarkan jangka hayatnya. Maksudnya tumbuhan yang ada di sekeliling kita ni, kita boleh kelaskan jenis-jenis tumbuhan yang ada sekeliling kita berdasarkan tempoh hidup dia. Jangka hayat ni maksudnya berapa lama dia hidup. Jadi tumbuhan yang ada di sekitar kita ni ada 3 jenis lah. Iaitu yang pertama tumbuhan semusim. Semusim ni maksudnya dia hidup satu musim saja, lepas tu dia mati. Okey. Yang kedua, tumbuhan dui musim. Maksudnya 2 musim dia hidup. Lepas 2 musim ni dia mati. Dan tumbuhan yang hidup lama iaitu tumbuhan saka. Jadi mulai hari ni awak jangan duduk saja. Awak perhati pokok-pokok yang ada di sekitar awak. Awak cuba kenal pasti mana tumbuhan yang hidup satu musim, mana yang hidup 2 musim dan mana yang hidup lama yang kita panggil tumbuhan saka. Okey, kita pergi kepada tumbuhan semusim dulu. Okay, tumbuhan semusim ni ialah tumbuhan yang mempunyai satu kitar hidup untuk semusim sahaja ataupun setahun. Maknanya dia hidup setahun je, lepas tu mati. Okay, jadi tumbuhan ini biasanya mati selepas melengkapkan kitaran biologinya. Macam mana? Bermula daripada percambahan biji benih, keluar pucuk, keluar akar, jadi anak pokok, lepas tu dia besar, dia berbunga, dia berbuah, and then masa dia berbunga, berbuah tu dia pun menghasilkan biji benih, lepas tu dia mati. Sekali tu je, kitaran hidup dia satu je. Maksudnya bermula daripada dia jadi biji benih, lepas tu dia jadi anak pokok, lepas tu dia jadi besar sikit, lepas tu dia berbunga, dia berbuah, dia hasil biji benih, dia mati. Jadi satu kitar je dia ni. Okay, jadi contoh tumbuhan semusim ialah pokok padi. Nampak tak? Dia dah keluarkan padi dia ni. Okay, jadi bila kita dah tuai dia, tak ada lah. Kena tanam yang lain pula. Sesama juga dengan pokok labu. Bila dia dah berbuah, awak ambil buah dia, dia tak ada lah. Dia kering and then mati. Kita kena tanam yang baru. Sama juga dengan pokok tempikai. Jadi selain daripada 3 jenis ni, awak boleh Google, awak boleh buat, awak boleh tengok persekitaran awak. Sebab biasanya kalau soalan objektif SPM, dia akan bagi gambar-gambar. Lepas tu dia tanya, manakah di antara rajah berikut merupakan tumbuhan semusim. Awak pun duk cari pokok padi, pokok labu, pokok tembikai. Tapi nak ayatkan awak kalau soalan tak akan guna stimulus yang ada dalam buku. Maknanya awak kena Google sendirilah. Jadi awak bolehlah catat dekat sini. Try Google contoh tumbuhan semusim. Okay, selain daripada pokok padi, pokok labu dan pokok tembikai. Maknanya dia hidup satu musim sahaja. Okay, cikgu nak lompat pergi kepada graf dulu. Okay, jadi untuk lengkung pertumbuhan bila kita buat graf pertumbuhan, bagi kebanyakan organisma, haiwan ke, manusia ke, tumbuhan ke, biasanya graf tu berbentuk sigmoid. Biasanya graf tu berbentuk sigmoid. Gapo cikgu? Graf sigmoid. Sigmoid bentuk graf ni ialah bentuk S. Dia macam bentuk S terbalik. Bukan S terbalik, S condong. Okay. Jadi kebanyakan graf untuk manusia, haiwan, tumbuhan
berbentuk sigmoid. Jadi kita nak tengok macam mana graf lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan semusim. Okey, jadi kalau awak nampak di sini, oh graf dia betul lah cikgu, bentuk dia macam huruf S condong. Bentuk graf S condong. Okey, jadi kita baca dulu. Lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Jadi dalam graf ni, dalam lengkung ni, dia ada 4 peringkat. Kena hafal, kena tahu. So peringkat ni adalah peringkat A, B, C, D. Okey, jom kita tengok apa peringkat A ni. Okay, jadi peringkat A ni dia panggil peringkat penurunan jisim kering. Awak nampak tak? Mula-mula tinggi lepas tak turun. Naik lepas tu turun. So peringkat A ni adalah peringkat penurunan jisim kering. Okay, tengok peringkat B pula. Awak tengok graf dia. Decung naik. So peringkat peningkatan jisim kering. Okay, lepas tu peringkat C, dia malar. Dia malas. Cikgu panggil malas ni. Sebab apa? Dia malar. Jisim kering malar. Okay, dan kemudian peringkat D turun balik. So kita panggil peringkat D ni penurunan jisim kering. So jisim kering ni gapo cikgu? Jisim kering ni ialah jisim tumbuhan tu apabila kita keringkan dia. Kita keluarkan air daripada pokok tu. Macam mana nak keluarkan air? Kita letak dalam oven lah. Ataupun kita jemur tengah panas biar air keluar. Dia betul-betul kering. Jadi yang kita dapat tu adalah jisim kering. Okay, jadi kita nak tengok semasa peringkat A, kenapa dia naik lepas tu dia turun? Sebab makanan yang disimpan di dalam cotyledon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. Okey, kalau baca tak payah, kena dengar cikgu betul ke? Okey, dia macam ni. Peringkat A ni, dia bermula peringkat kosong ni dia bermula dengan biji benih. Masa tu dia jadi butir, biji benih. Jadi bila kita tanam dalam tanah, jadi bila kita tanam dalam tanah, biji benih ni pun nak hidup juga. Dia nak hidup juga. Jadi macam mana dia nak hidup? Maka dia akan guna makanan yang disimpan di dalam cotyledon sebelum dia keluar pucuk dan akar. Sebab kalau dah keluar pucuk, dia boleh buat fotosintesis. Tapi sekarang dia dalam keadaan bentuk biji benih. Dia tak boleh nak buat makanan lagi. Jadi terpaksalah dia makan makanan dalam yang disimpan dalam cotyledon. Cikgu, hak mana cotyledon? Okey. Awak pernah tak tengok butir moktel? Pernah. Awak makan rambutan ke? Lepas tu awak tak makan butir dia ke, awak teruk dia. Betul tak? Betul. Awak pernah tak terkekoh pula dah. Tergigit butir moktel tu? Pernah. Ada gapo dalam butir moktel tu? Butir. Yelah, tak ada butir moktel, tak ada gapo. Bila awak terkekoh ke, awak nampak gapo? Awak nampak gapo dalam butir moktel? Alah tak ke tu aja terkekoh. Warna putih ke? Putih tu lah cotyledon. Jadi hak dalam butir moktel tu, warna putih tu, itulah cotyledon. Tidak kita tanam biji benih tu, kita tanam butir dia. Jadi semasa dia jadi dalam bentuk biji tu, macam mana dia nak makan? Tak ada daun, tak ada pucuk, tak ada akar. Jadi terpaksalah dia ambil makanan dalam cotyledon. Jadi cotyledon tu hak warna putih. Hak warna putih dalam biji tu. Jadi dia akan gunalah. Jadi kalau dia duk guna makanan yang tersimpan tu, kalau awak ambil timbang, awak pun ambil timbang biji benih tu, awak akan dapati jisim dia kurang. Sebab apa cikgu? Sebab dia kurang adalah jisim dia sebab dia duk guna makanan yang disimpan. Macam awak lah. Awak ada 10,000. Jadi sepanjang awak ada 10,000 tu awak tak bekerja. Awak langsung tak bekerja. Awak nak hidup macam mana? Mesti awak guna duit simpanan 10,000 awak tu. Awak makan sikit-sikit guna untuk makan, guna untuk beli barang. Jadi 5 bulan selepas tu cikgu pun tengok balik. Ada berapa dah duit? Tinggal 2,000 je. Berkurangan dah lah.
Jadi sama juga dengan biji benih ni. Jadi bila dia duk guna makanan yang disimpan dalam cotyledon, bila awak ambil timbang, penurunan jisim dia. Okey, jadi dia akan guna makanan tu sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. Boleh dah? Okey, kemudian dia pun masuk peringkat B pula. Okey, kalau awak tengok peringkat B ni, dia naik graf dia. Jadi berlaku peningkatan jisim kering. Jadi dia kata sini kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Kenapa? Sebab masa ni pucuk dah keluar, akar dah keluar, pucuk banyak dah. Okay, jadi bila keluar daun, maka tumbuhan telah menjalankan fotosintesis. Jadi bila dia menjalankan fotosintesis, pucuk makin banyak, awak timbang, tinggi. Bertambah jisim dia. Okey, lepas tu dia pun besar, masuk peringkat C, jisim kering malar. Apa malar? Malas? Sebab kadar pertumbuhannya sifar. Dia tak say bertumbuh dah. Okey, tumbuhan matang pada peringkat ini. Pokok tu dah matang dah Kak. Okey, lepas tu pada peringkat D, penurunan jisim kering. Kenapa? Kan pokok ni hidup semusim je. Dia hidup satu musim je. Jadi kalau dah penurunan tu maknanya pokok ni dah nak mati. Jadi peringkat ini berlaku secara perlahan-lahan. Kenapa? Disebabkan oleh pokok tu dah tua, penuaan, kadar fotosintesis pun sudah rendah, keguguran daun, bunga dah gugur, daun dah gugur, pokok tu nak mati dah. Dan berhenti menyebarkan biji benih. Jadi lama-lama dia mati. So kalau awak tengok di sini pokok dalam graf ni hanya hidup dalam 23 minggu je ni. Lepas tu ni mati. Okey? Dia hidup dalam 23 minggu. Sikit lagi nak cukup setahun. And then mati. Jelas ke? Jelas ke cikgu terang? Jelas cikgu. Ya. Okey. Kalau tak faham apa-apa mencelah selalu. Cikgu terangkan balik ke apa, cikgu terang semula. Okey. Seterusnya, tumbuhan dui musim. Okey. Kalau tumbuhan dui musim ni dua musim. Okey, tumbuhan dui musim merujuk kepada tumbuhan yang mengambil masa 2 tahun. Yalah sebab dua kan. Dia hidup dalam masa 2 tahun ataupun 2 musim. Iaitu dia terbahagi kepada dua. Dia ada musim satu, dan musim pertama dan musim kedua. Okay, apa musim pertama ni? Musim pertama kita panggil pertumbuhan tampang. Musim pertama ni pokok tu akan buat pertumbuhan tampang. Apa dia? Iaitu pertumbuhan struktur akar, daun dan batang. Jadi maksudnya masa mula-mula tu dia akan keluar akar, daun, batang. Akar, daun, batang. Akar, daun, batang. Awak jangan cari bunga lagi. Kok awak tanam pokok ni awak cari mana bunga ni? Aku selalu beli pokok ke? Tak. Bukan begitu. Memang pokok ni dia akan keluar akar, daun, batang. Akar, daun, batang. Akar, daun, batang. Sebab masa ni dia sedang buat pertumbuhan tampang. Okey, lepas tu barulah dia buat pertumbuhan kedua yang kita panggil pembiakan. Kebanyakan tumbuhan dui musim tumbuh di kawasan beriklim sederhana. Jadi tumbuhan yang ni dia banyak di kawasan yang beriklim sederhana. Setelah mengalami pertumbuhan tampang, bila dah keluar akar daun pucuk, proses pertumbuhan akan berhenti sekejap. Pokok tu akan stop sekejap kerana musim sejuk. Apabila memasuki je musim bunga, musim panas, barulah pokok tu buat pertumbuhan kedua, dia akan membiak banyak-banyak. Jadi apa dia buat? Dia akan berbunga, berbuah dan menghasilkan biji benih banyak-banyak. Lepas tu barulah tumbuhan ni akan mati. Bila dah cukup 2 musim. So cikgu ulang sekali lagi, musim pertama tadi kita panggil pertumbuhan tampang. Iaitu pokok akan keluar akar, daun, batang, keluar akar, daun, batang, keluar akar, daun, batang. Lepas tu dia stop sekejap. Sekejap je. Stop sekejap sebab masuk musim sejuk. Masuk je musim panas dan bunga, mula dah dia masuk kedua iaitu pembiakan.
Jadi dia akan keluar bunga, berbuah dan menghasilkan biji benih. Okey. Jadi contoh-contoh pokok tersebut ialah kubis. Jadi awak jangan pelik lah kalau awak tengok, tak ada lagi isi kubis tu ke. Dalam ni ke, dia keluar daun dulu. Okey. Sama juga dengan lobak merah, carrot, pokok bunga balung ayam. Boleh. Jadi kalau awak beli sesetengah pokok dekat nursery, pokok bunga, awak jangan pelik lah. Awak beli-beli lepas tu awak mati. Dia memang macam tu. Dia memang akan mati sebab mungkin bunga yang awak beli tu adalah tumbuhan semusim atau tumbuhan dui musim. Okay, kita tengok graf. So graf dia sebab dia dua musim, maka awak nampak tak sigmoid dia ada dua. Satu sigmoid, dua sigmoid. Sebab dua musim. Okey, boleh tak cikgu nak minta siapa baca? Ada siapa-siapa volunteer nak baca ni? Kalau volunteer baca dapat pahala bagi ni. Cepat. Siapa nak baca ni? Tak ada orang nak baca. Share cikgu. Cepat. Saya cikgu. Baca dia. Boleh pahala dah. Lengkung pertumbuhan, tumbuhan dui musim. Lengkung pertumbuhan berbentuk dua lengkung sigmoid yang digabungkan bersama. Musim pertumbuhan pertama, tumbuhan menghasilkan daun, berlakunya fotosintesis, makanan disimpan di dalam umbisi. Musim pertumbuhan kedua, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Nak pergi mana tu kak? Tak atas kereta ke? Tak atas kereta ke kak? Dah? Dah. Dah. Lepas tu duduk mana? Duduk Kedah. Kedah. Thank you. Kawan awak duduk Kedah kena baca. Awak yang duduk di rumah mana? Okay, jadi kita tengok sebab dia dua musim, maka dua sigmoid lah. Sebab tu dia kata lengkung pertumbuhan berbentuk dua lengkung. Ada dua lengkung. Dua lengkung macam mana cikgu? Lengkung sigmoid lah. Jadi kalau kita tengok masa mula-mula ni, ini adalah musim pertumbuhan pertama yang cikgu kata tampang tadi. Okay, jadi masa ni tumbuhan menghasilkan daun. Jadi bila menghasilkan daun, maka dia boleh buat fotosintesis dia lah. Dia boleh buat fotosintesis sebab tu dia naik ni. Naik dah. Okay, jadi bila dah buat fotosintesis, hasil fotosintesis akan disimpan di dalam umbisi. Dia akan simpan dalam carrot lah. Dia simpan dalam umbisi, mana-mana bahagian simpanan dia lah. Okay, kemudian masuk pula musim pertumbuhan kedua. Musim pertumbuhan kedua ni, makanan-makanan yang dia simpan tadi cikgu ke apa dia makanan simpanan tu? Okey, kanji. Glukosa kan glukosa. Hasil fotosintesis ialah glukosa. Disimpan dalam bentuk kanji. Jadi makanan simpanan iaitu kanji akan digunakan untuk menghasilkan bunga, buah, biji benih. Sebab tu bila awak makan buah rasa manis. Sebab apa tu? Buah tu ada glukosa. Glukosa tu gula. Sebab tu buah tu manis. Cikgu buat apa bunga tu besar? Sebab bunga tu dah dapat glukosa, dah dapat kanji. Jadi dia akan berbunga dengan cantik, dengan besar, dengan banyak pokok tu. Jadi faham tak? Musim pertama tu dia akan keluarkan daun akar, pucuk batang. Jadi bila keluar air, akar dia cari air. Dia angkut air. Kalau keluar daun, dia akan buat fotosintesis. Jadi hasil daripada fotosintesis, dia kena ada air tu. Air baru dia boleh buat fotosintesis. Jadi bila dia buat fotosintesis, hasilkan kanji. Kanji itulah akan simpan untuk kegunaan musim kedua dia. Jadi kanji-kanji tu akan digunakan untuk hasil bunga, buah dan biji benih. Lepas tu barulah dia mati. Jadi kalau kita tengok graf pokok yang kedua ni, dia hidup selama 50 minggu. Sebab musim pertama ni hingga 25 minggu tu pertumbuhan pertama. Lepas tu barulah dia masuk pertumbuhan kedua. Jelas Okey, seterusnya kita masuk yang ketiga iaitu tumbuhan saka.
tumbuhan saka ni macam mana awak nak ingat? Awak ingat gini, kalau awak ada saka sudah. Saka tu duduk dengan awak sampai bila-bila. Jadi tumbuhan saka merujuk kepada tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Maknanya pokok tu hidup lebih daripada 2 tahun. Lama dia hidup. Tumbuhan ini mempunyai jangka hayat yang panjang bergantung kepada spesies dan keadaan. Cikgu nak tanya awak dulu, gapai contoh-contoh tumbuhan saka lah selain pada yang dalam nota buku teks tu. Cuba awak fikir, cuba awak tengok sekeliling awak. Pokok gapai hidup lama tak mati-mati. Cepat, cikgu tunggu respon awak. Awak cuba tengok sekeliling awak. Pokok gapai hidup lama lah, tak mati-mati. Cepat anak-anak 5 Khadijah. Kita gerak sikit otak kita pagi-pagi. Cepat. Lima Khadijah. Cepat, pokok gapa hidup lama duduk ada di sekeliling awak. Pokok pau. Pokok pau. Cikgu guna tuliskan ni. Pau. Mangga dedah bawah ni. Lagi. Pokok rambutan. Yes, rambutan lagi. Gapa awak bagi je contoh cikgu. Kita sama-sama mikir pagi ni. Bonsai. Apa dia? Bonsai. Bonsai. Lagi. Apa lagi? Gua fikir-fikir. Tengok. Kelapa. Pokok kelapa. Lagi. Ada tak lain lagi? Bunga raya. Bunga raya. Ada dah bawah ni Kak. Lagi. Bunga kertas. Macam-macam lah. Sebenarnya banyak di sekeliling awak ni pokok yang lebih daripada 2 tahun. Contoh macam pokok pau, rambutan. Bonsai ni bukan nama dia bonsai dia. Dia biasanya bonsai ni pokok apa-apa tapi dijadikan bonsai. Pun betul lah tapi kita tak tulis lah bonsai. Pokok kelapa, pokok bunga kertas, pokok apa lagi, pokok pinang, macam-macam Kak. Jadi caranya ialah kita nak kenal dia, kita tengok dia tumbuh lama. Jadi tumbuhan saka ni dapat dikelaskan kepada 2 kategori. Pokok-pokok saka ni ada 2 jenis pula, iaitu tumbuhan berkayu saka. Apa cikgu tumbuhan berkayu saka ni? Pokok dia keras. Batai dia berkayu. Contoh macam pokok pau. Tumbuhan berkayu saka lah tu. Pokok rambutan. Pokok tumbuhan berkayu saka. Kelapa berkayu saka. Bunga kertas berkayu saka. Apa cikgu berkayu? Batai dia kerah. Jelas Dan kita ada satu jenis lagi, tumbuhan herba saka. Tumbuhan herba ni ialah macam tumbuhan kecil-kecil, renik-renik. Batang dia lembut, bukan batang keras. Batang dia tak keras. Contoh pokok rumput lah. Contoh rumput. Rumput kan awak tengok. Tak cakap mesing, naik. Mesing, naik. Lama lah hidup rumput tu kan. Kecuali kita racun. Jadi rumput tu adalah tumbuhan herba saka. Sebab dia tak ada batang berkayu. Tapi dia hidup lama. Jadi kita panggil tumbuhan herba saka. Jadi kebanyakan tumbuhan saka ni mampu berbunga dan berbuah berkali-kali. Sebab apa? Sebab kalau contoh tengok pokok kelapa, 12 tahun dah ni cikgu saya tanam. Okey, maknanya dalam 12 tahun tu dia mampu berbunga berbuah 12 tahun. Mampu berbunga berbuah sampai 12 tahun. Faham deh? Okay, jadi tumbuhan ini mempunyai ciri adaptasi struktur yang membolehkannya survive dalam persekitaran dan perubahan suhu. Sebab tu dia tak mati-mati. Sebab pokok tu boleh survive. Mari perubahan cuaca ke, hujan tak berhenti ke, pokok tu tak mati. Sebab dia boleh survive. Maknanya dia ada struktur yang membolehkannya beradaptasi dengan apa-apa sahaja perubahan yang berlaku.
Okay, contoh pokok tumbuhan saka ni ialah rumput, pokok bunga raya, pokok bonsai, apa semua tadi lah yang awak sebut tadi. Okay, sekarang kita nak tengok graf dia. Okay, jadi sebab dia hidup lama kan, maka lengkung pertumbuhan ini terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil. Jadi lengkung ni adalah jujuk sigmoid kecil. Cuba tengok graf dia. Graf dia lagu ni. Sigmoid, 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 sigmoid. Jujuk sigmoid dia. Dan sigmoid dia tu kecil. Apa cikgu? Sebab dia ikut tahun. Nampak tak? Setahun, 2 tahun. Okey, cuba kira cikgu. Untuk dalam graf ni, berapa tahun pokok ni hidup ni? Berapa tahun pokok ni hidup? Kima Khadijah. Aduh, cikgu tak cakap manggil pokok awak ni. 10? Okey, kita kira dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kak. Dah 9. Betul dah? 8. Mana tak ni? 9. 9 sini. Okey. 9. Kita ikut jujukan dia tu. Jadi dia ada 9 jujukan sigmoid yang kecil. Okay, jadi lengkung pertumbuhan pada setiap tahun adalah berbentuk sigmoid. Cuma sigmoid dia kecil. Okey, dan pertumbuhan ni berlaku sepanjang hayat dia hidup lah. Dan awak kena tahu kadar pertumbuhannya adalah sangat tinggi pada musim bunga dan musim panas. Apa cikgu musim bunga, musim panas dia tinggi? Sebab masa musim bunga, musim panas ni keamatan cahaya tinggi, air pun ada lagi. Maknanya air sederhana lah. Jadi keamatan cahaya tinggi, ada bekalan air, maka pokok boleh buat fotosintesis. Maka pada musim bunga, musim panas, pertumbuhan pokok adalah tinggi. Tetapi kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Jadi kalau awak tengok dia macam naik tu, chair tu musim panas, musim bunga. Lepas tu dia turun musim sejuk. Musim luruh, naik balik. Musim panas, musim bunga. Lepas turun pula. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada, yes, ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay. So tugasan awak seterusnya ialah, cikgu kata kelas hari ni sekejap saja. Okay, awak kena salin yang ni. Bawah tajuk Lestari Kebat. Cikgu memang kadang-kadang cikgu akan bagilah soalan-soalan contoh-contoh kebat. Jadi ini ialah awak masukkan bawah tajuk Lestari Kebat, saling SPM 2014. Graf ni nak salin tangan boleh, nak print boleh, macam ikut awak lah. Okay, so kita tengok soalan. Dia kata rajah menunjukkan lengkuk pertumbuhan bagi tumbuhan saka. Dia bagi tahu dah. Ni ialah graf tumbuhan saka. Okey, kemudian dia kata terangkan corak. Awak nak kena terang pasal corak bagi tumbuhan ini 4 markah. Okey, kita tengok markah kita tengok skema. Cikgu dah bagi siap-siap skema. Awak just salin sahaja. Okay, yang pertama, menunjukkan pertumbuhan yang tidak terhad. Sebab dia tak habis-habis. Jadi dia tak terhad. Selagi pokok tu hidup, selagi itulah ada bentuk macam ni. Okey, yang kedua, ia adalah satu ciri lengkuk sigmoid berterusan. Ataupun awak tak suka ayat ni, awak nak tambah. Ia adalah jujukan sigmoid kecil. Boleh? Jujukan sigmoid kecil. Betul lah. Jujuk sigmoid kecil. Yang berulang dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Setiap lengkuk sigmoid mewakili pertumbuhan untuk 1 tahun. Maknanya satu lengkuk ni 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi satu lengkuk tu mewakili 1 tahun. Di bahagian akhir setiap lengkuk sigmoid menunjukkan sedikit penurunan. Kalau cikgu selalu. Apa dia turun? Jadi awak kalau nak bagi selalu pun tak apa, tak nak pun tak apa lagi. Okey, biar dulu. Kita kata di akhir setiap lengkuk tu menunjukkan penurunan. Kenapa? Disebabkan pengguguran daun dan bunga. Buah daun tu gugur. Jadi sebab tu graf dia turun. Okey.
pertumbuhan pokok saka ni dipengaruhi oleh musim. Cikgu tak nak jawapan setakat tu saja. Awak tolong tambah 2 lagi jawapan. Okey, teka. Cikgu nak jawab yang mana? Dia kata pertumbuhan dipengaruhi oleh musim. Kita nak ambil mana? Kita akan ambil hak ni. Dah. Kita akan ambil hak ni. Awak akan salin hak ni. Awak tambah dekat ayat tadi. Awak katalah kadar pertumbuhan dipengaruhi oleh musim. Iaitu pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas. Kerana keamatan cahaya tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Notah. Kadar pertumbuhan akan menurun pada musim sejuk. Tolong tambah 2 isi ini. Nanti buka bersemuka cikgu cek. Siapa tak ikut arahan cikgu, kita suruh diri. Dah. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Okey, thank you. Okey, seterusnya tugasan nombor 2 pula. Okay. Tugasan nombor 2, awak salin juga soalan ni. Ni pun lestari kebat nombor 2. Lestari kebat nombor 2. Cuma, kita baca dulu dah cuma tu pas ni. Okay, terangkan pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan yang tumbuh di kawasan beriklim sejuk. Dia suruh terangkan pertumbuhan yang berlaku pada pokok-pokok di negara barat. Cikgu pun tak rajin pergi lagi overseas. Awak mungkin dah pernah pergilah. Dia kata kalau di overseas ni ada 4 musim. Awak nak kena terangkan pertumbuhan pada tumbuhan tu. Okay. Jadi bila disebut 4 musim, maka kita kena buatlah musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk. Jadi cikgu galakkan kalau awak ada kemudahan printer, awak cari Google gambar-gambar. Awak pun letak. Kan cikgu tak suka awak salin je soalan ke macam tu. Awak tambahlah gambar-gambar. Kalau musim bunga, Boleh. awak letak gambar musim bunga. Okay, so kita baca dulu. Musim bunga. Kadar pertumbuhan tinggi. Kenapa? Sebab masa musim bunga, keadaan persekitaran lembap, cahaya banyak. Lembap ni maksudnya ada air. Okay. Jadi sel kambium, ingat kita dah belajar itu, sel kambium akan membahagilah. Membahagi, lalu menghasilkan xylem sekunda. Awak ingat tak kalau xylem ni, air ni angkut air. Jadi bila ada xylem sekunda yang besar, xylem sekunda tu besar, maka sebab dia angkut air, maka banyak air dapat diangkut dari akar ke daun untuk pokok melakukan fotosintesis. Dah. Memang begitu. Pada musim bunga, memang pokok akan bertumbuh sebab dia nak bunga ni. Sebab apa cikgu? Sebab cahaya banyak, persekitaran lembap, air ada. Jadi sel kambium dalam pokok tu akan membahagi, lalu terhasillah xylem sekunda yang agak besar. Jadi xylem sekunda ni angkut air. Jadi bila dia besar, dia boleh angkut banyak air dari akar ke daun untuk membantu pokok tu meningkatkan lagi fotosintesis. Maka fotolisis air pun tinggi, lebih banyak ion hidrogen dihasilkan untuk buat tindak balas gelap. Maka banyak kanji. Bila banyak kanji, pokok akan berbunga lebat. Cari gambar-gambar musim bunga. Kita masuk musim panas pula. Awak carilah musim panas. Jangan panas. Jadi masa musim panas, keamatan cahaya sangat tinggi. Tapi air kurang. Ada air tapi air kurang. Jadi saiz sel terbentuk lebih kecil. Sel kambium masih lagi membahagi. Cuma, cikgu kata ada cuma. Cuma xylem sekunda tu lebih kecil. Sebab air kurang. Okay? Jadi xylem sekunda yang nak angkut air tu pun jadi kecil dan berdinding tebal. Okay, seterusnya, kalau musim luruh, carilah gambar musim luruh. Okey, jadi musim luruh, keamatan cahaya kurang kak? Cikgu tahu jugalah walaupun cikgu tak pernah pergi overseas, kita duk tengok-tengok cerita kan. Kalau musim luruh tu dia macam mendung sebab lepas tu keadaan ni macam keadaan sekeliling pun macam daun luruh kan. Dia macam tak panas sangat lah. Jadi sel kambium masih lagi membahagi, cuma salur xylem sekunda yang terbentuk tu lebih kecil tetapi dindingnya tebal. Dindingnya tebal. Kemudian masuk musim sejuk,
Sejuk ni sebab air dah banyak kan. Jadi sejuk, kadar pertumbuhan pada kebanyakan pokok adalah rendah. Sebab air dah banyak, salur xylem yang terbentuk lagi kecil sebab dia dah kurang angkut air sebab air di luar banyak dah. Dan bila dah cukup 4 musim, bila dah cukup ni, cukup dah 4 musim sampai musim sejuk dah. Maka gelang tahunan dah jadi gelang gelap. Faham ke? Ingat tak gelang tahunan hari tu yang cikgu kata kita nak kira tahun tu. Berapa umur pokok tu. Jadi masa ni gelang tu dah jadi gelang yang gelap. Menunjukkan dah cukup dah 4 musim. Secukuplah setahun umur pokok itu. Okey. Boleh Okay. Yang inilah yang cikgu kata tadi. Okey, yang ni kita tak buatlah bentuk lengkung pertumbuhan. Kita nak kena tanam pokok jagung. So kita tak buatlah yang ni sebab dia ambil masa. Jadi biasanya bila kita tanam pokok jagung kita akan dapatlah purata jisim kering dia ni. Jadi kalau kita dapat macam ni, kita buat graf memang bentuk sigmoid. Okey, yang ni pun kita tak buat juga. Sebab apa? Sebab dia nak kaji kesan bunyi terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan. Kita nak kena pasal lagu kak. Kita kena tengok. Kalau muzik klasik, pokok jagung tu bertumbuh ke tak? Tinggi ke tak? Kalau pasang muzik heavy metal rock, dia naik tinggi tak? Cuba tengok. Cikgu nak tanya awak. Antara muzik klasik atau muzik heavy metal ni, mana pokok akan bertumbuh? Bila cikgu tanya gitu sebenarnya awak dah buat hipotesis sebenarnya. Awak dah buat ramalan. Cepat. Awak rasa awak rasa pokok ni nak muzik ke apa? Tak nak pasal lagu Korea. Muzik klasik. Muzik klasik dia. Pokok berhenti juga kalau awak pasal muzik heavy metal tu tak jangan dia terbantuk. Dia contohnya awak cikgu letak dalam makma, cikgu kurung awak, cikgu pasal lagu awak tak suka, ikhlas. Kan lagu tu kan. Tengok awak jadi gagal. Lepas minggu tu bit pening. Okey, jelas Okey, kita pergi praktis formatif. Yang ni awak nak kena buat. Kena buat salin dan buat jawab. Okey, nyatakan pengelasan tumbuhan berdasarkan jangka hayat. Maksudnya nyatakan jenis-jenis pokok berdasarkan tempoh hayat dia. So kita ada 3 je. Tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim, tumbuhan saka. Okey, soalan nombor 2. Berdasarkan pengetahuan biologi anda, tentukan jenis tumbuhan yang dapat mengekalkan kemandiriannya dalam persekitaran yang ekstrim. Maksud dia macam ni. Berdasarkan pengetahuan biologi, awak ada pengetahuan tak biologi awak ni? Tentukan pokok manalah dalam 3 yang cikgu sebut tadi, semusim, dui musim, tumbuhan saka yang dapat beradaptasi, yang dapat survive kalau berlaku perubahan ekstrim. So mestilah jawapannya tumbuhan saka. Sebab apa? Tumbuhan saka tu dia hidup lama. So maknanya dia boleh bertahan dengan keadaan yang berlaku. Jadi kita akan teranglah. Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Sebab tu dia boleh hidup lama, sebab dia boleh beradaptasi. Kebanyakan tumbuhan ini mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidup. Ini memastikan kemandirian spesies tumbuhan tersebut. Ini memastikan tumbuhan itu survive. Sebab tu bila dia mampu berbunga berbuah tu akan ada anak-anak pokok dia. Okay, soalan 3. Secara umumnya lengkung pertumbuhan bagi ketiga-tiga tumbuhan adalah berbentuk sigmoid. Sama ada secara tunggal atau gabungan beberapa sigmoid. Maksudnya gini, 3 pokok tu semua sigmoid belaka. Mengapakah lengkung pertumbuhan tumbuhan saka terdiri daripada jujukan sigmoid kecil? Soalan ni nak tanya, kenapa pokok saka tu ada jujukan sigmoid kecil? So kita jawab je lah. Lengkung pertumbuhan tumbuhan saka mempunyai terdiri daripada jujukan banyak-banyak sigmoid. Satu siri sigmoid, satu sigmoid mewakili 1 tahun. Lengkung pertumbuhan dipengaruhi oleh pelbagai musim. Musim panas dan bunga pertumbuhan tinggi. Cakap kenapa? Musim sejuk, pertumbuhan adalah rendah. So, siapkan praktis formatif 1.3. Jangan lupa ada lagi
Praktis sumatif. Cikgu, praktis sumatif tu boleh tak? Dia ada rajah-rajah, saya nak print. Saya nak photostat. Boleh. Tak payah lukis. Boleh. Dan siapkan word gallery. Jadi awak ada berapa hijau belakang? Berapa dah hijau awak? Apa kerja awak? 3. 3 Ah, Bukan 3. Praktis sumatif, Ha? praktis formatif, praktis sumatif dengan word gallery. Seberapa? 4 kak. Lestari kebat. Saling tak ada. Yang kedua, praktis formatif 1.3. Yang ketiga, praktis sumatif. And then yang keempat, word gallery. Banyak hijau. Bobek deh. Dia gini kak. Minggu hadapan awak buka sekolah berapa bulan? 4 deh. Betul tak? 4 bulan tadi ke apa kak? Isnin. Isnin ke? Betul tak? Ha, Isnin. Oh, bising kak. Kak ni Superman hidup mengajar atas mutu kak. Okey, jadi gini deh. Cikgu tinggal kerja banyak-banyak tu sebab macam ni. 4 hari bulan hari awak main sekolah tu cikgu tak ada. 4, 5, 6, 7. 4 hari cikgu tak ada. Cikgu pergi mesyuarat SPM. Jadi banyaklah hari-hari awak tak boleh siapkan kerja. Cuma bila cikgu mari je, tak siap juga. Tu cikgu tak boleh kompromi dia lah. Cikgu tak boleh kompromi. Okey, tapi jangan risau. Bila cikgu tak ada tu pun 4 hari tu, cikgu akan hantar rakaman. So dalam 4 hari tu ikut awak nak tengok bila. Nak tengok malam boleh, nak tengok petang boleh. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh ke? Okey. So, kelas kita habis. Cikgu main meja ni gini. Habis. Cikgu tak sambung dah tajuk lain. Tapi awak gunakan masa yang ada lagi ni untuk awak siapkan kerja yang banyak tadi. Okey? Boleh Boleh cikgu. Okey. Boleh. Ya. Apa? Word gallery tu nak buat macam mana actually? Dia Macam macam ni. Dia macam ni dah. Buat galeri tu awak jangan cantumkan untuk satu bab. Jangan awak namakan buat semua, awak campur satu bab semua, tak nak. Cikgu nak buat macam ni. 1.1, lepas ni satu subtopik 1.1 buat galeri. Lepas tu 1.2 buat galeri. 1.3 buat galeri. Apa dia buat galeri ni? Buat galeri ni ialah bila awak baca, mesti ada kan istilah baru yang barulah, yang baru awak jumpa. Contoh, tumbuhan saka. Awak baru tahu kan? So, dash, apa maksud tumbuhan saka? Lagi, sigmoid. Awak tak pernah dengar perkataan sebenarnya ni. Sigmoid ialah, cikgu ada terangkan tadi, bentuk S. Cikgu nak macam tu je, asalkan awak faham apa maksud istilah itu. Kalau tak ada juga, dia belakang ni dia ada glosari kak. Di belakang ni dia ada glosari, muka surat 294. Cikgu tak ada juga cikgu dekat glosari ni. Okey, boleh Google. Cari maksud boleh Google. So sama ada nak Google dalam BI boleh, dalam bahasa Melayu boleh. Cikgu tak nak maksud dalam bahasa Indon. Dulu saya jumpa perkataan Indon. Sebab setiap tahun cikgu akan jumpa pelajar-pelajar ni yang dia Google, dia ambil jawapan Indon. Lepas tu dia guna pula jawapan tu dalam SPM. Tak ada markah kak. Kadang-kadang bila cikgu menanda trial, cikgu lupa dah ada pelajar tu dia tulis gapo tahu dalam bahasa Indon. Habis dia guna istilah tu. Rupa-rupanya dia nak persenyawaan. Dia nak ayat persenyawaan je. Tapi sebab dia baca Google daripada Indon, dia tulis word tu dalam perkataan Indonesia. Cikgu lupa dah persenyawaan tu dalam bahasa Indon tu apa, cikgu lupa. Jadi menyebabkan pelajar tu tak dapat markah lah. Kita tak boleh nak consider lah benda tu. Okay. Jadi contoh lagi ke apa lagi? Apa lagi? Awak cari berdasarkan apa perkataan yang awak ni lah. Jadi cikgu nak buat setiap subtopik tu. Cikgu tak nak awak kumpulkan banyak-banyak baru tulis. Tak nak. Satu apa dia punya buat galeri. Maksud. 1.2 apa buat galeri. Maksud. Okay. Ada lagi tak pertanyaan? Cikgu,
Ya. Semua tu buat dalam kertas kaca ke? Yes, cikgu tak ada buku dan cikgu tak suka buku. Cikgu dah bagi tahu ke cikgu tak nak guna buku dan cikgu tak nak guna fail keras putih tu. Cikgu nak guna fail biasa tu yang warna-warni tu. Cikgu tak bagi tahu ke? Masa mula-mula kelas 3 buku cikgu tak bagi tahu dah. Cikgu nak ya dah, cikgu suruh sediakan 2 fail biasa yang ada dekat koperasi, dekat kedai tu. Awak boleh pilih ikut awak nak buat warna apa. Biasanya pelajar ni macam ni pelajar cikgu dulu. Dia akan pilih fail, kan cikgu nak 2. So katakan contoh, Khadijah suka fail pink. So dia akan ambil fail pink dua-dua. Satu fail untuk nota dan latihan. Satu fail lagi untuk amali. Semua kerja buat dalam kertas kacang. Cikgu tak guna buku dah, cikgu tak suka. Sebab buku bila hilang, gitu. Tapi kalau kertas tu kita boleh selit masuk. Buku dia payah. Faham dia? Macam gini lah, macam pelajar cikgu dulu dia suka buat colour identity untuk fail dia. Contoh, Siti Aisyah suka hijau, so dia akan guna hijau. So cikgu tahu lah, oh ni fail Aisyah. Kulit depan tu nanti cikgu selaraskan. Okey lagi? Tak ada dah. Ada pertanyaan So kalau tak ada pertanyaan, kita berhenti di sini. Masa masih ada buat bio ataupun nak pergi breakfast ke ikut awak lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. 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 Bye.